Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang ringkas pada pagi ini, saya ingin berkongsi satu perkara yang setiap hari kita laksanakan, iaitu pada setiap solat kita bacakan Al-Fatihah. Tetapi satu persoalan yang perlu kita fikirkan dan perlu kita tanya kepada diri kita sendiri, adakah kita berusaha untuk memahami apa yang kita ucapkan? Jika tidak, maka rugilah kita, kerana setiap hari kita ulang lafaz-lafaz Al-Fatihah tersebut, tetapi kita tidak mampu untuk menghayati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi daripada ayat demi ayat, satu perkara yang menarik apabila kita membacakan Al-Fatihah ini, betapa besarnya perbezaan dan keistimewaan yang berada dalam surah ini berbanding dengan surah-surah yang lain. Jika kita melihat surah Al-Fatihah ini adalah menggambarkan bagaimana permohonan seorang hamba untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan ayat-ayat di dalam surah yang lain, kita melihat ayat-ayat yang berbentuk penyataan, ada pengkisahan, ada perumpamaan, ada amaran, ada berita gembira dan seumpamanya. Tetapi di dalam surah Al-Fatihah ini kita akan mendapati nanti ayat-ayat yang berbentuk permohonan. Oleh kerana itu, Syekh Abdullah Diras, seorang ulama Al-Azhar yang meninggal pada tahun 1958, beliau menyatakan Al-Fatihatu hiya talabul huda wal baqi huwal hudal matlub. Al-Fatihah adalah dambaan kepada hidayah Allah. Adapun surah-surah yang berbaki adalah panduan untuk kita menggapai hidayah. Tengok perbezaan antara surah Al-Fatihah dan surah-surah yang berbaki. Maka untuk kita mendalami, meneliti ayat-ayat tersebut, kita pergi daripada satu ayat ke satu ayat. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalau kita ingin melihat betapa besarnya peranan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perkara yang kita lakukan, kita lihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan ataupun apabila diarah oleh Jibril alaihi salam untuk membacakan ayat Al-Quran, sebanyak 3 kali Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, aku tak mampu membaca, aku tak tahu membaca. Lantas pada akhirnya Jibril alaihi salam mengatakan, iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Begitu juga dengan Al-Fatihah yang menjadi permohonan kita untuk mendapat hidayah. Jika kita rasakan kehidupan kita ini sukar, jika kita rasa perjalanan kita menuju kesempurnaan itu sukar, dengan Bismillahirrahmanirrahim kita mampu lakukan. Kerana Allah itu yang bersifat Allah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah pengakuan pertama. Yang pertama, kita aktifkan minda. Jika dalam ilmu psikologi ada disebut dalam otak kita ni ada satu titik yang dinamakan sebagai reticular cortex yang berfungsi apabila kita nakkan sesuatu, dia akan hantar maklumat ke seluruh minda kita. Begitu juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nakkan sesuatu, kita ingat Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pengakuan yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan seluruh alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbir seluruh alam ini. Itu pengakuan yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat ini kalau kita belajar dalam akidah, yang menjadi pengakuan bahawa Tuhanlah yang hanya layak disembah, Tuhanlah yang hanya layak ditaati. Ar-Rahmanir-Rahim yang telah menghantarkan kita menurunkan kita Al-Quran, mengutuskan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita mengakui hanya Allah Subhanahu Wa Taala layak disembah. Seterusnya, pengakuan yang ketiga, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan. Selepas kita mengakui Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah, seterusnya yang ketiga, kita mengakui pada akhirnya kita akan kembali pada hari kebangkitan nanti, Maliki Yaumiddin. Masuk ke peringkat yang ketiga dalam surah Al-Fatihah,
iaitu ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, memperhambakan diri, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Setelah kita aktifkan minda kita, setelah kita membuat pengakuan, sekarang masa untuk kita bertindak. Iyyaka na'bud, kepada Engkaulah kami memperhambakan diri, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan masuk ke bahagian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita ada halangan-halangan di hadapan. Dalam menuju kesempurnaan, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kita tahu dalam kehidupan kita ini ada 3 golongan manusia yang disebut di dalam Al-Fatihah ini juga. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan mereka yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu golongan yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim, yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah mereka yang tahu, yang faham akan Al-Quran, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mengikutinya. Dan golongan yang ketiga, waladdallin, mereka yang tidak tahu dan lantas mereka sesat. Kita tak nak jadi golongan yang kedua, yang tahu tapi tak buat. Golongan yang ketiga, yang tak tahu dan sesat, tapi kita nak jadi golongan yang tahu dan buat. Jadi itulah tuan-tuan, perkongsian ringkas pada pagi ini, untuk sama-sama di dalam setiap solat kita, kita mampu membacakan Al-Fatihah dengan sempurna dan kita rasa kenikmatan bagaimana Allah menyusun kata-katanya, dan kita memahami apakah yang kita nak sebenarnya daripada solat tersebut.